4 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini seramai 180 orang. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan terdapatnya peningkatan tren jangkitan COVID-19 dilaporkan di negara ini di mana kesemuanya melibatkan kes-kes import. Walau bagaimanapun, menurut Yang Berhormat, langkah-langkah pengawalan yang ketat yang dilaksanakan setakat ini di pintu-pintu masuk ke negara Brunei Darussalam seperti kuarantin dan ujian makmal telah dapat mengawal jangkitan tersebut daripada merebak di negara ini. Kes 177 ialah seorang anak damit lelaki berumur 10 bulan yang telah tiba ke negara ini daripada India pada 15 Januari 2021 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 4112. Kes 178 ialah seorang perempuan berumur 26 tahun yang merupakan ibu saudara kepada kes 177. Beliau juga telah tiba ke negara ini daripada India pada 15 Januari 2021 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 4112. Kes 179 ialah seorang lelaki berumur 28 tahun yang telah tiba ke negara ini daripada Indonesia melalui Singapura pada 15 Januari 2021 dengan menaiki penerbangan Singapore Airlines SQ148. Kes 180 ialah seorang perempuan berumur 29 tahun yang telah tiba ke negara ini daripada Dubai melalui Singapura pada 25 Januari 2021 dengan menaiki penerbangan Singapore Airlines SQ148. Kesemua kes-kes baru ini sedang berada di Pusat Pengasihan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan manakala pengesanan kontak masih giat dijalankan. Dengan pengesanan kes-kes baru ini, sebanyak 39 kes input telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 267 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Dalam hal ini, Kementerian Kesihatan telah mendapati terdapatnya peningkatan tren jangkitan COVID-19 yang dilaporkan di negara ini, di mana kesemuanya melibatkan kes-kes import. Perkara ini adalah selari dengan pertambahan kes-kes COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, langkah-langkah pengawalan yang ketat yang dilaksanakan setakat ini di pintu-pintu masuk ke negara Brunei Darussalam seperti kuarantin dan ujian makmal telah dapat mengawal jangkitan tersebut daripada merebak di negara ini. Mengenai dengan kes-kes yang telah sembuh, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa satu kes terdahulu yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan telah disahkan sembuh yang membawa jumlah keseluruhan yang sembuh kepada 170 orang. Dengan perkembangan terbaru ini, terdapat 7 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan di mana kesemuanya adalah dalam keadaan baik. Pada hari ini, seramai 599 orang sedang menjalani pengasihan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan di luar negara. Setakat ini, seramai 12,008 orang telah menamatkan pengasihan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 515 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 90,972 ujian. Orang ramai diingatkan untuk terus mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing semasa pandemik ini. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai arahan berjaga-jaga semasa perayaan Tahun Baru Cina yang akan menjelang tidak lama lagi. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing semasa pandemik ini. Selain itu, orang ramai adalah juga disarankan untuk sama-sama bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan penduduk negara Brunei Darussalam dengan memastikan mereka tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan
semasa pandemik COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai arahan berjaga-jaga semasa perayaan Tahun Baru Cina yang akan menjelang tidak lama lagi seperti berikut. Sambutan perayaan Tahun Baru Cina hanya diadakan dengan ahli keluarga terdekat sahaja. Majlis-majlis rumah terbuka yang lain adalah tidak dibenarkan. Sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan atau merasa tidak sihat adalah ditegah untuk menziarahi atau diziarahi oleh keluarga terdekat. Amalan bersalaman dengan berjabat tangan dan berpelukan hendaklah dielakkan, memadai dengan memberikan isyarat salam dengan meletakkan tangan di atas dada, memberikan senyuman atau menganggukkan kepala sebagai tanda hormat dan salam. Elakkan sedaya upaya dari menyentuh atau membuat kontak fizikal dengan orang lain. Pastikan kebersihan pribadi dan persekitaran sentiasa bersih dan terjaga, terutama sekali kebersihan tangan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul pada setiap masa. Elakkan daripada berkongsi peralatan makan dan minum seperti sudu, garpu, piring dan cawan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi ProHealth. COVID-19 telah menunjukkan pentingnya teknologi dalam memastikan kesinambungan walaupun terdapat gangguan pada operasi. Penutupan mahkamah dan peralihan ke arah persidangan jarak jauh bermaksud perlunya pihak mahkamah menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Berucap pada upacara pembukaan Tahun Undang-Undang 2021 di Mahkamah Besar Bandar Seri Begawan pagi tadi, Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar, menyatakan walaupun beberapa operasi fizikal dihentikan untuk sementara waktu, dengan bantuan teknologi, mahkamah masih dianggap buka untuk tujuan pemfailan, mengeluarkan dan pemulangan proses serta untuk membuat pesanan melalui sistem e-filing mahkamah. I'm heartened that our legal community has responded to the challenges we face due to COVID-19 with fortitude and dedication, and through our collective efforts, we were able to ensure that operations will continue as far as possible. It is a reminder that in our legal system, we must work collectively to overcome challenges together in order to continue delivering justice effectively and efficiently. Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Steven Chong juga menyentuh beberapa perkembangan utama di dalam mahkamah pada tahun lalu, antaranya pengantaraan, penyampaian penghakiman di arena antarabangsa, perkembangan profesional dan latihan serta pejabat penerima rasmi. Inisiatif-inisiatif yang diambil oleh kehakiman untuk tahun depan pula termasuk keadilan jenayah, perantisan dan profesi guaman. Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Issa, Peguam Negara, dalam ucapannya berharap agar terus dapat menjadi pendukung tegar kedaulatan undang-undang dalam apa jua masa dan keadaan untuk diri sendiri dan dunia. The priority, therefore, lies in firstly ensuring that the groundwork is laid so that the AGC can function at its best. It is said that no matter how well organized, an organization is only good as the people who live and work in it. The second priority, Your Lordship, is fostering and maintaining good working relationships. Relationships are vital to building trust as well as ensuring that the legal system is understood and enforced in an appropriate manner. Majlis pembukaan Tahun Undang-Undang juga dihadiri oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Issa bin Pihin Datuk Perdana Menteri, Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Amat Arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Awang Besar, Ketua Hakim Syar'i.
Berdasarkan statistik, Mahkamah Besar mencatatkan 8 kes rayon sivil dari Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Perantaraan yang dihadapkan ke Mahkamah Rayuan sehingga Oktober tahun lalu berbanding 7 kes pada tahun 2019. Manakala kes rayuan jenayah yang dihadapkan ke Mahkamah Rayuan sehingga Oktober tahun lalu menurun kepada 15 kes berbanding 18 kes pada tahun 2019. Kes sivil yang difailkan di Mahkamah Tinggi menurun dari 116 kes pada tahun 2019 kepada 79 kes sehingga Oktober tahun lalu, manakala 8 kes jenayah difailkan pada tahun lalu berbanding 18 kes pada tahun 2019. Sementara itu, 2 kes rayuan sivil difailkan dari Mahkamah Magistrat ke Mahkamah Tinggi sehingga Oktober tahun lalu berbanding 1 kes pada tahun 2019, manakala 39 kes rayuan jenayah dicatat sehingga Oktober tahun lalu dari Mahkamah Magistrat ke Mahkamah Tinggi berbanding 28 kes pada tahun sebelumnya. Notis kemuflisan yang diterima menurun kepada 306 pada tahun lalu berbanding 589 pada tahun 2019. Manakala 330 perintah penerimaan juga dibuat pada tahun 2020 dan 125 perintah kebangkrapan juga difailkan tahun lalu. Penurunan dalam pendaftaran perkahwinan dan peningkatan kes perceraian juga direkodkan tahun lalu. Perkahwinan menurun dari 133 pada tahun 2019 kepada 95 pada tahun lalu. Sementara kes perceraian meningkat dari 26 pada tahun 2019 kepada 28 kes pada tahun lalu. Sementara itu, jumlah hasil mahkamah sehingga bulan Oktober tahun lalu mencatatkan sebanyak lebih RM4,200,000. Pada tahun 2019, jumlah hasil pendapatan mencatatkan lebih RM5,600,000. Penubuhan sekolah petrokimia diharap dapat memenuhi keperluan sumber tenaga manusia. Transformasi digital tidak akan lengkap tanpa keselamatan siber dan perlindungan data digital. Butiran mengenainya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Majlis Doa Selamat dan Jelajah MV Nautical Asia 2021 bersempena dengan pencapaian 1 juta jam tanpa kecederaan diadakan pagi tadi di Pusat Kapal Pesiar Pelabuhan Muara. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Perkara Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, Syekh Khalid bin Syekh Haji Ahmad, Pengerusi dan Pengarah Urusan Sri Kandi Group of Companies. Dalam ucapannya menjelaskan, Nautical Asia Accommodation Work Bond AWB yang berukuran 85 meter ini mempunyai kontrak di bawah Jabatan Marin, Syarikat Minyak Brunei Shell BSP sejak 2018. Ia mempunyai rekod keselamatan dan kebolehpercayaan yang baik serta telah menerima penghargaan sebagai kapal terbaik BSP pada tahun 2019. Tambahnya, BSP telah melanjutkan kontrak Nautical Asia dan akan memperluaskan skop kerjanya termasuk bagi operasi helikopter. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderamata kepada Menteri Pertahanan Kedua dan penyampaian anugerah kepada kru terbaik tempatan 2020. Sejak penubuhan Politeknik Brunei, institusi tersebut terus fokus ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran program-program yang ditawarkan selaras dengan piawaian-piawaian pengajian tinggi antarabangsa. Ia dilaksanakan melalui inisiatif-inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Strategik Institusi termasuk pengukuhan kualiti sistem pengajaran
dan pembelajaran. Dalam hubungan ini, Menteri Pendidikan berkata Politeknik Brunei haruslah sentiasa peka dalam menyesuaikan dengan keadaan dan keperluan terutama dari segi kaedah pedagogi pada masa ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman berucap demikian pada Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-6 pagi tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Jelas Yang Berhormat, sejak pandemik COVID-19 melanda, pengajaran dan pembelajaran secara maya adalah norma baru dalam lanskap pendidikan. Cabaran-cabaran pengajaran digital tegasnya perlu dijadikan sebagai peluang untuk institusi tersebut lebih gigih dan berinovasi dalam menerapkan kemahiran dan kompetensi penggunaan teknologi pendidikan bagi para pelajar dan tenaga pengajarnya. Kementerian Pendidikan menyeru Politeknik Brunei akan dapat menerapkan kepentingan-kepentingan pendidikan dan industri ke dalam Plan Strategik tahun 2021 hingga 2025 yang mana saya dipahamkan sedang giat dirancangkan dan dijalankan demi melahirkan graduan yang inovatif, future ready dan mempunyai kedaya tahanan tinggi yang amat diperlukan dalam sama-sama mendukung pembangunan kemajuan negara. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kemajuan sektor industri amat berkait rapat dengan perkembangan kemahiran sumber tenaga manusia. Dalam hubungan ini, kerjasama di antara pihak industri dengan Politeknik Brunei adalah sangat mustahab bagi menyokong meningkatkan kemahiran para pelajar melalui program kolaborasi yang mana ianya dapat memberikan nilai tambah kepada mereka. Saya mengambil maklum bahawa Politeknik Brunei pada masa ini sedang giat bekerjasama rapat dengan Hengyi Industri Sendirian Berhad dalam merancang penubuhan sekolah petrokimia. Adalah diharapkan sekolah ini nanti akan dapat menawarkan program-program baru yang selaras dengan keperluan sumber tenaga manusia, khususnya dalam melahirkan tenaga pakar tempatan yang akan dapat menerajui sektor industri petrokimia di negara ini. Yang Berhormat Menteri Pendidikan seterusnya menyampaikan sijil diploma tahap 5 kepada 317 graduan yang telah menamatkan program pengajian dalam bidang masing-masing. Juga hadir Datin Sri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengelola Politeknik Brunei. Sementara itu, seramai 334 orang graduan menerima sijil masing-masing pada Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-6 sesi petang. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Datin Sri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengelola Politeknik Brunei menyampaikan sijil-sijil kepada graduan-graduan di bawah program-program sijil diploma tahap 5 dan program diploma tahap 4. Timbalan Menteri Pendidikan juga menyampaikan anugerah inovasi atau Silver Awards. Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 telah mengenal pasti transformasi digital sebagai pemboleh utama untuk mendorong negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar. Justru selaku penggerak ke arah menyokong ekonomi digital di negara ini, inisiatif transformasi digital ini melibatkan kerajaan, industri dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai hasil yang memberi kesan serta peningkatan produktiviti. Oleh itu, setiap kementerian akan melaksanakan plan-plan transformasi digital masing-masing meliputi bukan sahaja untuk kementerian itu sendiri tetapi juga bagi seluruh sektor di bawah bidang tugas masing-masing. Berucap semasa seminar 5G Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi berkata, kementeriannya melalui Smart Nation Office telah mengadakan konsultasi secara aktif bersama pelbagai kementerian dan agensi berkaitan pelan-pelan transformasi digital masing-masing.
Yang Berhormat berkata transformasi digital tidak akan lengkap tanpa keselamatan siber dan perlindungan data digital. Jelas Yang Berhormat, dengan kemajuan dalam teknologi dan inovasi baharu, penggunaan pelbagai peranti yang disambungkan dan aliran data yang sangat besar, keselamatan siber kini menjadi lebih penting. And in this respect, necessary efforts have been done and are being actively pursued to support our national digital transformation for Brunei Darussalam. Alhamdulillah, Cybersecurity Brunei CSB has just been established as the National Focal Cybersecurity Agency, effective 1st of August 2020 last year. And that I'm also pleased to share with you that current works are now in progress towards the enactment of new cybersecurity laws. Equally important to cybersecurity is data protection. And in this context, MTIC and AATI, in consultation with other relevant agencies, are also actively preparing the legal and regulatory frameworks on personal data protection, targeted to be ready within this year, inshallah. And this will complement MTIC's current efforts in formulating and reviewing related policies, including the need to address the importance of data sovereignty for Brunei Darussalam. In the meantime, Brunei Darussalam is subscribing to the ASEAN Framework on Digital Data Governance as the guidance in digital data management and cross-border data flows. Yang Berhormat juga mengongsikan beberapa dapatan antarabangsa mengenai 5G, antaranya Ericsson merekodkan langganan 5G yang diramalkan mencapai 3.5 bilion menjelang tahun 2026 dan akan menyumbang kepada 54% data telefon bimbit secara keseluruhan. Tambahnya, berdasarkan laporan AT Kearney mencadangkan bagi ASEAN, 5G boleh menambah 6 ke 9% pendapatan pengguna dan 18 ke 22% pendapatan syarikat menjelang tahun 2025 dan langganan 5G di ASEAN dijangka melebihi 200 juta pelanggan pada tahun 2025. These findings show a very promising outlook with fast, intelligent internet connectivity enabled by 5G. And countries all over the world are now engaged in their respective race to maximize the benefits and potentials of 5G. And Brunei Darussalam is no exception in preparing the nation for 5G technology. In this regard, several primary initiatives have been approved in addressing 5G adoption in Brunei Darussalam. The first initiative is the formation of the National 5G Task Force in May 2020. The task force is chaired by the Acting Chief Executive of AATI, with members from various government agencies, academia, and the private sector. The main objectives of the task force, amongst others, are to come up with policy and regulatory recommendations, as well as initiatives to generate sustainable demand, interest, and awareness to 5G. The second initiative is on the pilot projects and proof of concept for 5G technology. Alhamdulillah, several strategic locations have been approved and identified to showcase the potentials of 5G in both indoor and outdoor settings. And these pilot projects will be implemented in phases starting from April 2021, inshallah. Seminar sehari itu dianjurkan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dengan kerjasama Brunei Darussalam 5G Task Force. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga selaku pengerusi AITI. Seminar bertujuan bagi meningkatkan kesedaran mengenai impak dan peluang ekonomi 5G dengan munculnya pelbagai aplikasi 5G menuju inovasi dan transformasi digital. Dengan tema 5G Enabling Digital Transformation, seminar juga menerokai realiti 5G dan bagaimana 5G boleh membuka jalan ke arah pendigitalan dan penyelesaian inovatif. Seminar juga boleh diakses secara dalam talian yang mengumpulkan para pakar dan speaker dari pertubuhan-pertubuhan tempatan dan antarabangsa.
COVID merupakan instrumen yang bertindak sebagai penyekat dan notis amaran bagi perlindungan sementara untuk mana-mana pihak berkepentingan atas tanah. COVID terbahagi kepada dua bahagian iaitu COVID persendirian dan COVID pegawai tanah. Peruntukan COVID dihasratkan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu ke atas sebidang tanah dengan memasukkan atau mendaftarkan kepentingan tersebut ke daftar tanah. Kesan pendaftaran sesuatu COVID ke atas sesuatu hak milik tanah akan menghalang sebarang urusan daripada berlaku ke atas tanah tersebut. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam taklimat Kavin yang diadakan pagi tadi di Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan Kementerian Pembangunan. Hadir Deng Haja Nurhayati binti Haji Muhammad Yaakob, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan. Deng Haja Farah Filzah binti Haji Sain, Pegawai Tanah, dalam taklimatnya juga menjelaskan, selain daripada peruntukan Kavin, pelaksanaan peruntukan mengenai dengan pembelian atau memperolehi tanah oleh pihak kerajaan negara asing bagi tujuan diplomatik, konsular atau tujuan rasmi kerajaan atau untuk tujuan kediaman rasmi ejen kerajaan juga dikuatkuasakan. Dari segi penguatkuasaan, pindaan tersebut memberi kuasa kepada pegawai tanah untuk memanggil individu bagi memberi keterangan atau mengemukakan sebarang dokumen atau barang dalam miliknya bagi tujuan pertanyaan atau siasatan. Kegagalan untuk mematuhi arahan pegawai tanah adalah menjadi kesalahan yang boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Taklimat dihadiri oleh ahli-ahli lembaga penilai dan harta tanah Bovia, Wakil Persatuan Guaman Negara Brunei Darussalam, Wakil Persatuan Bank-Bank Brunei, Wakil dari Autoriti Monetary Brunei Darussalam MBD dan pegawai-pegawai dari Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Seramai 19 orang belia yang mewakili pergerakan-pergerakan dan persatuan-persatuan belia di keempat-empat daerah menerima sijil kursus kepimpinan pergerakan belia. Kursus selama 4 hari itu berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil yang berlangsung di Outward Bound Brunei Darussalam. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Mariam binti Ulat, pemangku pengarah belia dan sukan. Kursus antara lain bertujuan untuk meningkatkan jati diri dan kebolehan kepimpinan yang sedia ada dalam diri belia untuk mewujudkan pergerakan-pergerakan belia yang mampan dan seterusnya menyerlahkan potensi kepimpinan yang ada dalam diri belia. Ianya juga merupakan satu inisiatif Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam mengukuhkan dan memeduli serta memberi bimbingan ke arah pembangunan dan kecemerlangan institusi belia. Apa yang kami dapat adalah jati diri sebagai seorang pemimpin, bakal pemimpin ini, dan juga apa yang kami dapat adalah menimba ilmu apa yang patut kami sampaikan selepas kami di luar. Bukan saja untuk kami tetapi untuk belia-belia di luar. Satu daripada pengalamannya ialah kami as a belia, anak-anak belia khususnya di negara Brunei Darussalam ini bercantum semua di antara belia-belia di Bandar, Brunei Muara, Tutong dan Belait. Di dalam belia itu ada persatuan. So persatuan itu lah yang mengeratkan kami menjadi satu. Banyak pengalaman dan pengajaran yang mana pengajaran itu dapat kami terapkan untuk kami punya kehidupan di luar. Salah satunya meningkatkan keyakinan diri kami dalam menjadi macam mana caranya menjadi ketua yang baik. Lepas itu kerjasama di antara sepasukan atau pasukan-pasukan dengan yang lain. 26 warga negara asing dikeluarkan pas-khas masa operasi Ops Langis yang dijalankan oleh para pegawai penguatkuasa Undang-Undang Kuala Belait. Operasi dijalankan semalam di 3 buah tempat berasingan di daerah Belait. Dalam operasi yang dijalankan di rumah sewa pekerja asing di kawasan Jalan Momong, seorang lelaki warga negara asing dikeluarkan pas-khas dan akan disiasan di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Pesalah juga diarahkan untuk melapor ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Daerah Belait untuk pengesahan pasport asal dan tindakan selanjutnya. Sementara itu, dalam operasi di rumah sewa pekerja asing di kawasan Jalan Setia Negara,
20 lelaki warga negara asing dikeluarkan PAS khas dan disiasan di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Kesemua mereka juga diarahkan untuk melapor ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Daerah Belain untuk pengesahan pasport asal dan tindakan selanjutnya. Dalam satu lagi operasi yang dijalankan di rumah sewa pekerja asing di kawasan Jalan Lubuk, Jelutong, 5 warga negara asing juga dikeluarkan PAS khas dan disiasan di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Mereka juga diarahkan untuk melaporkan ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Daerah Belain untuk pengesahan pasport asal dan tindakan selanjutnya. Satu syarikat dan 10 individu dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1 semasa pemantauan rutin oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya menjelaskan Dijan Works Sendirian Berhad dikenakan kompaun RM500 manakala 10 individu terbabit masing-masing dikenakan kompaun RM100 atas kesalahan melonggokkan atau meletakkan sampah di tempat awam seperti bekas bahan-bahan binaan, tong dan tin-tin cat terpakai, pontong rokok dan sebagainya yang ditakrifkan sebagai sampah di tempat awam di kawasan sekitar pusat bandar, Kampung Delima, Kampung Serusup dan Jalan Batu Satu. Syarikat dan individu-individu berkenaan dikehendaki membayar kompaun dalam tempoh 7 hari. Kegagalan dalam menjelaskan bayaran kompaun boleh dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai khususnya syarikat-syarikat binaan diingatkan untuk tidak membiarkan longgokan bekas-bekas binaan dan hendaklah memastikan hal ehwal pengurusan sampah secara teratur. Sebarang aduan dan perkongsian maklumat boleh menghubungi bahagian penguatkuasaan undang-undang seperti yang tertera.